Apa khabar Joya? Hai, selamat datang ke channel Jenny Sempoy. Okey, sebenarnya malam ni tak mahu buat apa Malam ke? Malam le. Ini rasanya video yang ketiga daripada Jenny Sempoy. Okey, selamat datang semua kepada semua yang tengah tonton channel Jenny Sempoy. Malam ni rasanya Kak Jenny nak buat sesimple je nak ajar Okey, siapa yang yang dah subscribe? Angkat tangan. Wajib subscribe tau. Subscribe, like, komen, lepas tu tekan butang bell, jingle bell. Butang tekan kalau tak tekan tak tahulah bila Kak Jenny nak bersiaran, okey? Okey. Untuk kali ni Kak Jenny nak share cara buat buttermilk. Tahu dia apa dia buttermilk? Buttermilk ni kalau orang putih buttermilk lah. Lepas tu kalau kita nak translate ke bahasa Melayu ialah mentega susu. Betul ke? Tak. Buttermilk sebenarnya kan dia bukan mentega susu. Dalam kita buat baking atau kita nak buat cake or pastry, buttermilk ni sebenarnya salah satu bahan yang membantu kita dapatkan hasil pastry yang gebu-gebas, yang lembut, yang moist, yang lembap, lepas tu yang cantik. Jadi kebanyakan kalau kita, terutama kalau kita buat kek lah, kalau kita nak buat buttermilk ni, dia bukan butter susu dia bukan mentega susu, bukan. Dalam buttermilk tak ada pun butter, tak letak langsung butter, walaupun secebis, walaupun sehama, tak ada. Dia memang original daripada susu. Susu daripada mana Of course lah daripada lembu, susu lembu. Okey, tapi kalau nak gunakan bahan lain, sebenarnya bahan utama dia memang kena susu. Okey, kenapa kita panggil buttermilk? Buttermilk sebab dia sebenarnya susu mentega yang kita hasilkan daripada campuran bahan asid ke dalam susu. So bila bahan asid kita campurkan ke dalam susu, dia akan menjadi tekstur macam nak ala-ala macam rupa yogurt. Tapi dia taklah cair macam susu. Dia akan berubah kepada macam rupa seakan yogurt. Senang ceritalah, kalau kita kat orang kampung lagi pening kepala nanti tahu kalau dengar tazkirah panjang-panjang. Memang tak masuk punya akal. Jadi senang je lah. Hai orang kampung saya, kampung Jeram di sana. Okey, buttermilk ni sebenarnya adik-beradik kepada krim masam. Sepupu sepapat dan adik-beradik belah mak belah bapak dengan yogurt. Senang aja. Tak payah pening kepala. Tekstur sebiji macam yogurt, rasa pun sebiji macam yogurt. Cuma dia ni kalau kita letakkan dalam kek, dia akan menjadikan kek tu lebih lembut, lebih moist dan lebih gebu. That's why kita akan buttermilk ni sebenarnya kalau kata dari segi, kalau katalah kita buat masakan ataupun kita buat pastry atau kek, kat kampung-kampung jarang gunakan buttermilk ni. Sebab pertama, buttermilk ni selalunya barang yang kita import lah daripada luar negara. Kedua, buttermilk ni sebenarnya bahan yang jarang digunakan oleh baker ataupun tukang pembuat kek. Sebab mahal, mahal sangat-sangat. Harga buttermilk yang sebenar kalau lebih kurang dalam 500 ml, tak sampai 500 ml, tak sampai separuh daripada kotak 1 liter ni, harga dia dah cecah kepada 12 ke 14 ringgit. So harga yang macam ala diva ni menyebabkan ramai yang tak sanggup untuk beli buttermilk. Jadi buttermilk ni tak popular among baker-baker yang biasa-biasalah. Kenapa buttermilk ni muncul? Sebab buttermilk ni muncul sebab dia ni antara bahan, orang kata bahan sampingan yang digunakan untuk membantu tadilah kek jadi lembut, jadi gebu, bila kita makan ni moist, ala heaven sangat kan, macam contohnya red velvet. Guna buttermilk. Tapi kalau nak beli memang RM14. That's why kalau dulu-dulu masa red velvet diperkenalkan, kek ni satu slice dia harga gedebom kan. Satu biji orang jual ratus-ratus, tak main lah, orang jual RM65, RM70 tak main. That's why menggunakan buttermilk. So malam ni buttermilk ni kita nak belajar cara buat. Sebenarnya kalau dekat pasar raya nak jumpa, pertama mahal.
Kedua, jarang dijumpai. Sebab apa tahu? Kecuali kalau you all pergi dekat pasar raya yang ada nama lah. Maybe dekat Tesco ada, dekat Ion ada. Tetapi dekat kalau pasar raya kat kampung rasanya elak never jual. Sebab apa tahu? Dalam mahal. Kedua, tak tahan lama Dik Non, tak tahan lama. Sebab dia ni kalau macam letak dekat dalam chiller pun dia mudah rosak. Jadi dia ambil masa yang sekejap di beberapa hari untuk dia bertahan. That's why dia tak banyak dijual. So buttermilk ni rupa dia lebih pekat daripada susu dan lebih dia cair sedikit daripada krim. Itu je daripada whipping cream lah. Whipping cream tu dia lebih cair sikit je. Okey, dari segi rasa dia macam lemak-lemak masam. Jadi kalau kena dalam kek-kek yang memerlukan kek kontinental lah, kek barat kan, dia akan menghasilkan rasa lemak yang padu lah. Kalau kata kita makan tu dengan moist, dengan lemak, kita cukup rasa. Apa beza dia dengan yogurt? Okey, kalau kita tengok kan, yogurt ni kita hasilkan daripada bakteria baik, bakteria yang tak apa jahat lah. Jadi yogurt ni campuran susu juga dengan bakteria. Tetapi buttermilk ni campuran susu dengan asid. So kalau asid saja, of course kita dah terbayang banyak faktor-faktor yang menjadikan dia berasid yang kita boleh gunakan untuk buat buttermilk. Sekali malam ni Kak Jenny cuma nak ajar cara buat buttermilk yang amat sempoi supaya you all tak perlu cari kat pasar raya, tak perlu nak pergi beli buttermilk yang harga RM14, RM12 tu, tak payah. Buat sendiri je. Buat kat rumah supaya you all boleh manfaatkan dalam penghasilan you all punya kek. Lagi satu buttermilk ni juga selain daripada you gunakan dalam kek, Kak Jenny buat macam ni tau. Kami juga buat buttermilk ni untuk dimasukkan dalam sajian masakan. Contohnya kalau kita masak nasi biryani, kita tak ada yogurt, kita tak ada krim masam. So kita gunakan buttermilk yang kita buat ni untuk buat nasi biryani ataupun nasi Arab. Kita boleh campurkan buttermilk yang kita buat sendiri. So simple. 2 bahan sahaja yang you all perlu ada. Susu krim penuh. Susu krim penuh ni dia berlemak dia berlemak. Susu ni lazat, sedap. Tak semestinya guna jenama dah ready. You boleh guna saja apa saja jenama yang dekat market ada jual. Magnolia ke, Nestle ke, apa saja, Cap Parang ke. Janji dia tulis perkataan full cream susu, okey. Yang kedua, cuka. Okey, cuka ni you pun boleh beli juga. Cuka boleh gunakan cuka jalin, apa saja cuka. Yang penting kena ingat, kena ada sijil halal. Halalan Thaiban kat sini. Jangan pakai ambil ketiba je 5 kan kau terambil cuka getah mampus. So cuka ni kena ada tanda halal. Cuka ni memang cuka masakan ataupun cuka makanan. Tak kisah je nama apa pun. So 2 benda dia je. Tak nak banyak. Tak nak hati lembu, tak nak hati nyamuk. Tak nak, 2 ni saja. Okey, let's say cakap tak ada cuka ni Kak Jenny, kami ni orang have. So kita tak ada cuka ni. Kita ada cuka vinegar yang cuka buah apple. Boleh juga. Cuka buah apple pun boleh, tapi mahal lah. So yang kita ni orang kata gunakan yang ada kat dapur je. Cuka masakan dengan full cream milk. Okey, susu penuh krim. 2 bahan ni anda kata tak ada juga. Cuka ni tak ada juga. Okey, satu lagi alternatif. You all cari lemon, jus lemon. Okey, vinegar apple, cuka makanan atau masakan ataupun lemon. Tak ada lemon juga. Kau pergi kat belakang rumah kau cari pokok limau nipis. Ambil limau nipis, ambil air dia, ambil jus dia pun boleh. Janji berasid sebab buttermilk ni dia memang campuran susu dan bahan asid. Okey, 2 je. Salah satu yang saya sebutkan tadi, yang kita sebutkan tadi, korang carilah sampai dapat. Okey, jadi 2 bahan ni, okey, kadar nisbah dia macam mana? Amat senang. Kalau you gunakan ni satu cawan, tahu cawan banyak mana? Korang janganlah ambil cawan akopal korang dalam hari tu. Itu tak sesuai. Cawan akopal tu tak sama measurement dia. Korang kena gunakan cawan ni. Ni.
Ini sukatan cawan yang betul. Ini. Nampak tak besar ni? Ni besar macam ni. Okey, ni satu cawan dia. Jangan ambil cawan Aquapal, tak sama. Aquapal tu tak cukup haul dia punya tu. Okey, ni cawan dia. Okey. Ini satu cawan susu. Yang ini tadi tuang je dalam cawan ni. Bersamaan nisbah dia dengan 1 sudu besar cuka ataupun 1 sudu besar jus lemon atau 1 sudu besar jus lemon nipis. Biji tak payahlah ambil baik. So ambil dia punya jus sahaja. Ini 1 sudu besar ini. Jangan kau ambil sudu makan korang yang korang nak tengah makan tu. Measurement lari tak boleh juga. Memang kena sudu besar ni. Pergi beli kat sini. Ni sudu besar standard metrik orang kata. So 1 sudu makan susu, 1 sudu besar cuka. Apa nak buat? Okey. Mari tengok. Ini susu, ini cuka. Okey. Yang ini dia punya bekas. So kalau kita nak buat kek, kita boleh buat sehari lebih awal ataupun beberapa jam lebih awal untuk sediakan buttermilk kita. Okey, yang pertama ambil ni susu. Lepas tu kita sukat. Masuk dalam cawan ya, masuk dalam cawan. Tuang gini je. Tuang gini. Okey, tuang perlahan. Lemak berkrim ni. Jangan kau tengok tak ada orang kau nyonyot pula susu ni. Susu ni bukan untuk diuk. Ini nak buat buttermilk. Okey. Lepas tu kita ambil 1 sudu besar cuka. Ya Allah, senang sampel, senang gila sangat-sangat. Ni 1 sudu besar. Kalau tengok dekat measurement spoon ni dia ada tulis. Okey, 1 sudu besar ni berat dia, anggaran dia 10 ke 15 gram. Sebab tu kat sini kalau you tengok dia perkataan 15 gram. Nampak tak? So biasanya dia berdasarkan apa benda yang kita nak sukat lah. Ada tu yang lebih ringan dan ada lebih berat. So kalau sukatan dia biasa normal dia 1 sudu besar ni anggaran dia 10 gram ke 15. Bergantung pada apa bahan yang kita sukat. So kita percikkan masuk dalam ni, dalam sudu ni. Lepas tu penuh-penuh tau, penuh-penuh. Okey. Lepas tu kita curah. Kau ingat tak kecil-kecil kan? Masa saya kecil tu kan bapak saya ada penuhi getah juga. Saya pernah penuhi getah. So susu getah tu kan, kenapa susu getah tu yang macam putih macam susu tu, bila dicampurkan dengan asid kan, dia akan jadi mengental macam ni lah. Dia akan bentuk jadi getah lah. Sama je proses dia. Bila susu bertemu dengan asid, dia akan mengental. So kita akan ambil sudu, kita akan kacau sudu. Kita akan kacau 5 ke 10 minit. So nak buat apa lepas tu? Buat bodoh je kan? So tunggulah. Jadi 1 cawan susu yang telah dimasukkan bahan asid atau kita masuk cuka ni, kita kena biarkan atau kita peram dia, kita biarkan dia selama 5 ke 10 minit untuk membentuk satu buttermilk ataupun tekstur buttermilk yang kekenyalan. Pekat lah, macam pekat sikit daripada tu. Dan lepas tu apa? Dah boleh guna lah. Dah boleh buat masakan. Kita dah boleh buat masukkan dalam kita punya red velvet atau kek-kek kita yang nak kasih macam nak kasih benda tu lagi lembut dan juga lembap, moist. Okey, kita tunggu hingga dia siap. A few moments later. Selepas 10 minit. Kita nak tengok apa yang berlaku selepas 10 minit. Kena ingat tau, peram susu tadi selama 5 ke 10 minit. Lebih after 10 minit lah. Kita tengok apa jadi. Macam ni rupa dia, nampak? Goyang kan? So dia agak pekat, dia likat, tetapi dia tak selikat, dia macam krim. Okey, nak tengok macam tekstur dia. Macam ni. Dia tunjuk. Okey, nampak tak? Solution. Nampak? Tekstur ni selepas 10 minit ni. Dia macam mengental. Dia tak secair sangat macam susu biasa lah. Dia mengental. Nampak tak? Dia kental. Jangan bubuk asid banyak-banyak. Kalau macam ada yang tanya, Kak Jenny boleh letak cuka ni lebih-lebih tak selain daripada 1 sudu besar? Boleh dek non, kau dapat kental lagi. Tapi masalahnya kau punya kek nanti berderai. Kek kau nanti rasa pelik sangat sebab
Kenapa buttermilk ni dibuat? Buttermilk ni kenapa dia ada dalam campuran kek kita? Dia nak membantu kita punya soda bikarbonat ataupun baking powder kita untuk menghasilkan tekstur yang lebih lembut dan lembap. So, kalau kata kita teroverdose asid dia, bila dia berlawan dengan baking powder atau soda bikarbonat, dia akan menghasilkan rasa yang pelik. Suka engkau daripada sedap tak sedap. Baik, jangan overdose. So, 1 sudu besar cukup dah untuk cuka. Tekstur macam ni je, ala-ala macam ni je cukup. Macam ni. Tak perlu overdose ingat nanti kek korang akan lari rasa dia kalau overdose, sebab dia akan bertindak balas dengan soda dan juga baking powder. Kena ingat. Jangan overdose. Okey, macam ni kan. Dah jadi 10 minit macam ni. Okey, apa nak buat? Masukkan dalam plastik. Okey. Masuk dalam plastik. Lepas tu kita labelkan buttermilk. Tulislah bahasa Jawi ke, Sanskrit ke, atau bahasa yang korang faham. Janji kena labelkan. Sebab nanti kau tak labelkan, orang lain ingat ke santan dah jadi lain pula. So letak nama buttermilk. Lepas tu simpan dalam chiller. Okey, berapa hari tahan? Dia depends. Tapi kalau kita nak buat kek, kita boleh sediakan kejap je kan. Jadi tahan antara kita, kalau kita buat sendiri ni, antara 3 ke 4 ke 5 hari. Paling lama pun 5 hari lah. Kata lebih afdal digunakan antara 3 hari. Itu lebih afdal. Okey, selain daripada kek, nak buat apa? Okey, selain daripada kek, buttermilk macam saya cakap juga, dia ni adik-beradik yogurt, adik-beradik kemasam. Jadi kalaulah benda tu katalah dah lepas 4 hari rasa macam nak expired dah kan, contohnya rasa tak tahan lama, so apa perlu you buat? Tak payah terus buang, sayang, susu ni mahal dek non. Jadi apa you all buat, kalau masak nasi tomato ke, atau nasi biryani ke, nasi Arab ke, just gunakan ini sebagai pengganti yogurt. Still sedap dan enak dan lemak. Okey. Jadi rasanya ala-ala lemak masam tu sesuai untuk kita gandingkan, macam kita nak boleh gunakan penggunaan sama macam penggunaan yogurt. Nak tegur macam tu je. Tak payahlah Dek Non, kalau you nak kurus, tapi kurus ni ada asid. Rasa-rasanya tak boleh kurus juga. Jadi kalau nak buat yogurt, kita guna resipi lain. Okey. Okey, bye. Untuk dapatkan video-video terkini, jangan lupa tau subscribe, like, share, komen dan tekan tu butang apa tu, bell, jingle bell. Kena tekan butang tu nak dapatkan video-video terkini daripada Kak Jenny Sempoy. Okay, bye.